Okay, Umar Mukhtar. 9.1 A, okay. Umar, soalan ni tak apa. Wait, 9.1A. 9.1, 9.1. Let me check my book. Okay. Question say write the sample spaces. Okay. Umar, you didn't write the sample space. What you give is the number of sample space. Okay. So number of sample space is not listing all the sample spaces. Number 2, Umar is doing good. But number 1, number 3, awak hanya bagi saya number of sample space. You didn't list out what the sample spaces are. So salah lah. Number 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay. Number 4 is good. Okay, Umar. Imtiaz, question 1 looks good. Question 2, boy, girl, boy, okay, good. Question 3, good. Question 4, good, all good. Okay, Imtiaz bagus. Who else? Want to show they're working for self-practice 9.1A? Okay, write the sample space, meaning you have to have the curly bracket, and then inside the curly bracket, you have all the possible outcomes separated by comma. Okay. So let's move to question 9.2A. 9.2A, which question? Question 4, right? Anybody? 9.2A, question 4. Khairunisa, thank you. Question 1, okay. The pointer independent. Question 4, dependent. Okay. Anybody disagree with Khairunisa? Number 1 is independent. Number 2 is number 4 is dependent. Anybody disagree with her? Anybody? Semua setuju? Question 1. Pointer of a lucky wheel stops at the same sector twice consecutively. It is an independent event. And then question 4. It says here that a card is chosen at random from box P and then put into box Q. So that's why this one become dependent event, because from the box P and then put into box Q the card. Okay. 9.2A. Next. 9.2B. 9.2B, anybody? Class, 9.2B.
Oh, Insyirah tak faham. Question number 4, 9.1a. Ini tertinggal train ke apa Insyirah Izzati ni? Orang dah nak masuk 9.2b. Okay, never mind. Okay, 9.1a. Okay, class, let's get back to 9.1a, question 4. Question 4, let me read again. Azhar A and Kaiming K play a maximum of 5 badminton matches. The player that wins 3 sets is the winner. So dia suruh you write the sample space. Write the sample space, Azhar and Kaiming. So kita nak share screen dulu. Okay, so we have Azhar A and Kaiming denoted as K. We have these two people playing badminton. So it says that they have to win 3 sets untuk jadi winner. So diorang main 5 kan? Mana dia tadi? Azhar and Kaiming play a maximum of 5 badminton matches. A maximum of 5 badminton matches. Okay. So dia kata kalau menang 3 dikira pemenang. So out of 5 badminton matches, let's say Azhar ni dia memang terror lah. Dia memang terror main badminton. So first set dia menang, second set dia menang, third set dia menang. Jadi kalau dia dah menang all the first 3 sets, perlu ke dia orang main lagi untuk set yang keempat? Sila jawab. I am listening from the earphone and also reading from the meeting chat, okay? To see and to hear from your response. Okay, tak kan? So dia tak perlu main untuk set yang keempat. So that one kita kata Azhar. Okay, kalau Azhar menang, okay, Azhar win, kita tulis dia A. Kalau Kaiming yang menang, kita tulis dia K. Okay. Sekejap. Kaiming wins. Kita tulis dia K. Jadi, Azhar menang 3 kali. A. Okay, itu situation yang Azhar menang dan terus jadi pemenang. Sebab dia dah menang the first 3 sets consecutively, berturut-turut. Dia menang pertama, dia menang kedua, dia menang ketiga. Okay. So that's the first outcome untuk mendapatkan pemenang. So Kaiming pun boleh buat benda yang sama. Let's say Kaiming lah orang yang paling terror main badminton. So set pertama Kaiming menang, kedua Kaiming menang, ketiga pun dia menang secara berturut-turut. Azhar kalah 3 kali berturut-turut. Okay. Kalau Kaiming pula yang terror, so dia akan jadi Kaiming menang K. Okay. Itu cara untuk menang dalam 3 set. Katakanlah dia main 4 set. Maksudnya main 4 set tu, from the first 3 sets tu ada salah satu yang, katakanlah Azhar kalah. Katakanlah Azhar ni tadi, dia menang set pertama, set kedua, set ketiga dia kalah. And then, they have to play for another set untuk tentukan siapa pemenang. So, maksudnya Azhar main kali pertama dia menang, kali kedua dia menang, tiba-tiba kali ketiga Kaiming yang menang. Maksudnya kita tak ada pemenang lagi lah. Sebab kalau you nak
jadi pemenang, you kena menang 3 set. So, kali keempat baru Azhar menang. So, ini situasi Azhar menang. Azhar menang, nampak? Sebab nama dia ada 3 kali. So, bukan Azhar je boleh buat begitu. Kai Ming pun boleh buat begitu. Maksudnya Kai Ming menang kali pertama, kali kedua, tapi kali ketiga Kai Ming kalah, kali keempat dia menang. So, Kai Ming become pemenang. Insyirah Izzati okey tak? Okey, teacher. Bagus. Okay, so itu kalau kali pertama, kali kedua dan kali keempat. Boleh jadi juga dia orang main 4 game. Tapi yang Azhar ni menang kali pertama. Kali kedua dia kalah. Azhar menang lagi kali ketiga, Azhar menang lagi masa set yang keempat. Azhar menang juga. AKAA ni Azhar menang sebab A ada 3 kali. Buat untuk Kai Ming pula. Kai Ming menang kali pertama, Kai Ming kalah kali kedua. Menang kali ketiga, menang yang keempat. So, Kai Ming pula menang. So, macam itulah seterusnya. Okay? Teacher, Ya. kalau buat Azhar, baru Kai Ming tak boleh? Tu, saya buat Azhar-Azhar lepas tu Kai Ming. Oh, maksudnya you nak buat the first, the first outcome semua Azhar je pemenang Lepas tu baru Kai Ming je pemenang. Gitu. Kan, dia macam yang 4 outcome ni, Ya. dia 3 yang depan Azhar, lepas tu 1 tu baru Kai Ming. Tak boleh? Boleh. Maksudnya Azhar. Oh, macam ni ke? Tak boleh. Tak ada. Orang tak main gini. Dia dah menang 3 kali. Kita dah kata dia pemenang dah. Buat apa nak main lagi sekali? Okey. Faham tak? Faham. Bagus. Terima kasih, teacher. Sama. Okay. So, ini yang 4 kan? Yang untuk macam main 5 set pula. Kenapa dia main 5 set? Sebab dia dah main 4 kali, dia masih tak jumpa siapa winner. Okay? Dia dah main 4 kali tak jumpa siapa winner. Mami ada kelas. Duduk je ya. Okay. Jadi maksudnya, main kali pertama Azhar menang. Kali kedua katakanlah Azhar menang. Lepas tu, okay. Sekejap ada gangguan. Hello? Sorry. Okay. Azhar menang 2 kali. Lepas tu, Kai Ming kalah. Kai Ming pula menang. Lepas tu Kai Ming menang lagi. Lepas tu Azhar menang balik. Ini contoh dia main 5 set. Okay. Boleh ke? Jadi, contoh lain main 5 set. Azhar menang. Tak boleh. Patah balik. Okay. Azhar menang, Kai Ming menang. Azhar menang, Kai Ming menang. Kan dia dah main 4 kali. Tapi masih tak ada winner kan. Sebab dua-dua macam menang 2 set. So, dia main set yang kelima, tengok-tengok Azhar menang. Macam itulah. Sebab tu dia main 5 set. Sebab dia dah main 4 set, dia masih tak jumpa pemenang yang menang 3 kali. Okey, faham tak? Faham. Okey, bagus. Faham. So, semua sekali ada berapa outcome? 20.
Okey, ada 20. Okey, siapa yang dapat cari sampai 20 tu? You are on the right track. Okey. Untuk 20 tu maksud dia Insyirah Izzati 10 cerita pasal Azhar menang, lagi 10 cerita pasal Kaimeng menang. Okay, and then please don't forget the curly bracket. Mesti kena ada lah. Nanti syok sendiri je awak tulis senarai pemenang, tak ada curly bracket. Salah terus dapat kosong. Dia tak ada markah kesian untuk yang tak ada curly bracket. Ingat tu Okay. So let's proceed to question 9.2b just now. (9.2b). Siapa nak put up dia soalan? Jawapan. Question 2. Kelas. Orang lain pula soalan 9.2b. Self practice 9.2b. Question 2. Tu kan? Cepat. Kelas, are you listening or not? Terus lagi. Mana orang lain? Ni saya nampak nama Nur Lailatul Najwa, Nur Aina Safiyah, Nur Dania Zulaika. Mana manusia-manusia ni? Okey, kita tengok lagi jawapan Ros. The first marble is returned to the box before the second marble is chosen. Verify the conjecture. Okay, question asks us to verify the conjecture by listing all the possible outcomes. Lepas tu dia kata dia nak apa? Yellow marbles. 2 yellow marbles are chosen. So the number of sample space is 64. 2 yellow marbles. We have 9 outcome for 2 yellow marbles. 9/64. Okay, good. Azim Bahira. Okay, Azim Bahira is doing good as well. Cuma kan Azim Bahira, awak ni kenapa tulis the outcome tu di atas garis pada garisan? Kenapa awak tak tulis di ruang kosong di atas garisan? Menulis masa tidur ke macam mana? Azim Bahira, lepas ni tulisan tu elokkan sikit ya. Tulis macam tulisan biasa. Bukan di tengah-tengah garisan tu yang awak menulis. Okay. Lain? Ada siapa lagi nak tunjuk jawapan? Tak ada. Okay, ada lagi seorang. Iksan. 2 yellow marbles are chosen. Saya nak zoom sikit awak punya ni. Okay, ni. Iktisam. Kan ke you ada bracket Y1, Y2, Y1, Y3. Semua-semua tu kan? Okay. Between the bracket tu, you kena ada separated by comma. Okay, sekejap. Tunjuk kat sini.
Sekejap ya. Mana? Kok nampak apa? Boleh tengok tak? Sekejap. Ibtisam. Okay, awak sedar kan awak tertinggal. Okay, bagus. Lepas tu, you tulis 2 yellow marbles are chosen. Lepas tu kan you buat tanda equal sign tu kan? Lepas tu you senaraikan sample space, betul? Senaraikan semua outcome dia. Lepas tu di bawah tu you buat lagi equal sign. Lepas tu you letak 9/64. Okay? Barisan yang bawah tu tak tepat ya. Sebab 2 yellow marbles are chosen tu untuk menunjukkan you tengah dia punya. Lepas tu kenapa tiba-tiba equals to 9/64? Apa itu 9/64? Okay, so sepatutnya 9/64 tu on the left hand side you patut tulis the probability. Okay, probability of 2 yellow marbles. Faham saya cakap apa? Faham. Okay, bagus. Sebabnya sample space dia tidak sama dengan probability. Itu adalah two different things. Okay, saya nak awak faham lah jalan kerja tu. Afiqah Kaisar Simo. Teacher kalau dia punya bilangan of information tu lebih dari 1, macam 9.2B bilangan Y dot. Ya, ya. Afiqah Kaisar, kalau benda yang sama berada dalam satu-satu situasi, satu-satu eksperimen, so kita kena label lah which one is the first yellow, which one is the second yellow, which one is the third yellow. Okay. Kadang-kadang macam dalam dia bagi perkataan mathematics. Okay. In mathematics we have 2 M's, betul? 2 M's. Apa lagi? Huruf apa lagi yang ada 2? Huruf T. Okay. We have 2 T's. Okay. So kita kena label lah M1, M2. T1, T2. A1, A2. Sebab kita ada 2 different letters untuk letters yang sama tu. A yang pertama, A yang kedua. Sebab tu kita kena denote which one is the first one, which one is the second one. Kalau ada 10 kena letak dah sampai. Okay? Okay teacher, thank you. Lain ada soalan? Okay, tak ada So, seterusnya soalan mana pula? Ada lagi ke? Tadi, so now 9.2C. Okay, 9.2C question 1. Question 2. Question 3 and question 6. Betul tak? 1, 2, 3, 6. Okay, anybody? Orang lain pula. Arif Izzuddin ke? Apa lagi? Nur Amira Nabila ke? Nurin Humairah ke? Okay, cepat. Ada? Tak nak bincang? Anda yakin jawapan anda semua betul? Hello. I'm waiting for the answer for self-practice 9.2C. Question 1. By listing all the possible outcomes, calculate the probability of getting a vowel and an even number. Cepat, mana jawapan? We have 2 boxes, box K and box L. Okay, Afiqah Kaisar.
Number 1 getting a vowel 2 over 4, getting even number 1 over 3. Afiqah Kaisar. Dia kata by listing all the possible outcomes. Okay, you pun listkan all the possible outcome. Lepas tu, you calculate the probability. Okay, macam mana dapat 2/4 dan 1/3 tu? You ada skip jalan kerja. Sebab total outcome dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kan? So we have 12 possible outcomes. Suddenly dia become 2 over 4. Sepatutnya you ada something over 12 dulu. Lepas tu baru you simplify dapat 2 over 4. Faham saya cakap apa ya? Sebab we are doing probabilities. Untuk probabilities, benda yang penting adalah awak define probability of getting an event sama dengan the number of outcome for that event over number of sample space, total outcome. So kalau you skip that part, terus pergi yang dah simplified punya, takut nanti ada markah yang tak cukup. Faham tak saya cakap apa? Faham teacher, faham. Okay. Okay. Sama juga yang dekat bawah tu 1 over 3. 1 over 3 tu sebenarnya dia datang daripada berapa per 12. Kena bagi tahu dulu and then you simplify. Okay. Thank you teacher. Question number 2. By listing all the possible outcomes, calculate probability of getting 2 odd numbers. Dia pun senaraikan juga. Good. Lepas tu dia bagi 4/16. Okay. Macam tu bagus. Thank you. Afiqah Kaisar. Baik. Ada orang lain pula nak bagi question 1, question 2, question 3, question 6. Ada mana-mana soalan yang tak faham ke? Nak tanya? Tak ada? Nombor 3 macam nak buat teacher? Nombor 3. Nombor 3. According to an investigation, probability of rainfall on mountain X in May is 0.45. Calculate probability that mountain X will have 2 consecutive rainy days in May. Okay, dia kata hujan turun pada bulan Mei is 0.45. Lepas tu bila 2 consecutive days, semalam hujan, hari ni pun hujan, so dia akan jadi 0.45 darab 0.45 lah, equals to 0.2025. Okay, so probability untuk hari tu hujan, contohnya hari ni. Okay, let's say hari ni kita di dalam bulan Mei. Okay, so probability untuk hari ni hujan adalah 0.45. Probability untuk esok hujan pun masih 0.45. So bila you nak probability of rainfall for 2 consecutive days in May, you akan buat 0.45 darab 0.45. Okay. Rose tanya soalan 6. Okay, for question 6, we have table. Okay, we have table. Tables tu ada kolom untuk female dengan male. Dia punya rows untuk morning and afternoon. Okay. Okay. Everybody please look at the table. Question A, from the male members. So now kita fokus dekat male members only. So from male members, calculate the probability that both members chosen are from the morning session. Kita dah kumpulkan male members and then dia suruh kita cari probability untuk kedua-dua yang dipilih are from the morning session. Give your answer correct to false significant figures. Okay, so
when we take out the first male, the probability untuk dia came from morning session is 124 over 220. 220 is the total of male members. Okay. So from the morning session, 124 over 220. And then after we pick the first male member, and then we're gonna pick another one. Bila kita nak ambil yang kedua, the total has now become 219. 219. Okay. Because kita dah short satu sebab tadi kita dah ambil. So, probability of getting the second male members from morning session, dia akan jadi 123 over 219. Boleh ke perlu saya menulis? Faham dia. Ha? Faham dia. Faham ya? Okay. So maksudnya total tadi daripada 220 has now become 219. Male pun asalnya 124 for the morning session has now become 123. Sebab kita dah ambil seorang daripada morning session tadi. So to calculate for the probability, you darabkanlah the first fraction, the first probability 124 over 220 darab dengan the second probability 123 over 219. So equals to 0.3166 sebab dia nak 4 significant figures. Okay, question 6b, dia kata from the afternoon session. So for the afternoon session, the total is 178. 178. Okay. So calculate the probability both members chosen are female. Okay, female from the afternoon session. Total asal female untuk afternoon session adalah 82. Okay. After we have picked the first person, the first female. So female yang tinggal adalah 81 daripada 177. So meaning untuk the second female, probability dia adalah 81 over 177. Then you multiply these two probability, you akan dapat 0.210. Okay, do you understand? Yes. Bagus. Ada siapa-siapa yang tak faham lagi? Okay. We have reached the last question from our homework. Ulang balik. Ulang balik. Sekejap ya. Ting share screen. Saya share screen, saya tulis dah. Okey, kenapa jadi kurang satu? Okey. Saya jawab. Ya. Mana dia? Okay. Soalan 6 question 6. So asal dia tadi kita ada morning, kita ada afternoon. Lepas tu kita ada female, kita ada male. Awak nampak ke saya tulis apa?
Boleh. Okey, 146, 124, 96, 82. Okey. Okey, soalan pertama, from the male members. Okey, male members 124 dengan 96. Total dekat sini untuk male members 6, 4, 10, 1, 13, 2, 1, 220. So male members total 220. Dia suruh kita calculate probability that both members chosen from the morning session. Okay, from the morning session. Okay. Morning session untuk male ada 124 orang. Okey, jadi yang pertama akan jadi 124/220. Faham kan? Dia sebenarnya, okey, kalau saya nak tunjuk tapi saya harap awak tak pening kepala lah. Okey, saya tulis baik semula dengan cara yang lebih tepat. Okey, dia sebenarnya dia nak morning pemadam pula. Okay, dia nak probability morning given that daripada male. Dia macam tu tau. Morning given male. Okay. So, dia akan jadi 124/90 pula. Berapa tadi? 220. Okay, sebab kita nak 2 orang, kan tadi kita dah ambil seorang daripada 220 ni. Okay, so orang yang kedua dia adalah 123/219. Nanti awak kira lah berapa dia punya probability. Okay, seterusnya. Soalan yang kedua. From the afternoon session. Calculate kedua-duanya adalah female. So nak probability female given that dia daripada afternoon session. Okay. So female dari afternoon. Afternoon semua sekali ada berapa? Afternoon semua sekali 2 plus 6, 8, 9, 8, 17. 178. 178. Okey, female. Female 82. 82 daripada berapa tadi? 178. Ini untuk orang yang pertama. Untuk orang yang kedua, kita dah kurang seorang daripada female group afternoon. So, dia dah jadi 81/177. So, nanti awak kira jawapan dia berapa. Okey. Boleh faham? Jangan tinggal jawapan macam tu tau. Bagi dalam bentuk dia punya apa tu? Jawapan for significant figures yang dia nak tu lah. Sebab saya dah menulis kat sini, saya dah tak ada dia punya calculator tadi. Okay, tulis jawapan. Jangan tinggal macam tu. Okay? Dah. Ada apa-apa nak tanya lagi? Cici, mana dapat 178 178. 178 datang daripada situ. Teacher. Saya kalau yang soalan nombor 3 dia kata 2 consecutive day. Kalau macam katakanlah kalau dia bagi macam lebih lah kan. Macam contoh 5 hari jadi darat 5 kali lah kan. 0.45 tu darat 0.45, darat 0.45. So dia akan jadi 0.45 kuasa 5. Okey. Okey, dah faham. Okey.
Adam. Teacher ingatkan 2 members dari male dan 2 members dari afternoon. 2 members dari male, 2 members dari afternoon. Betul. Dia malah dari male dan dari afternoon. Tapi dari male tu dia nak yang morning. Dari afternoon pula dia nak yang female. Sebab tu saya punya notation tu, kalau perasan dia ada tanda garis tu. Tanda garis tu maksudnya macam yang first tu dia kata probability of morning given that daripada male. Macam tu. Kita dah fokus kita male untuk yang pertama. Untuk yang kedua tu fokus kita untuk afternoon session. Boleh Ada soalan lagi? Okey, macam dah tak ada soalan. So, kita kembali kepada tujuan asal kita hari ini. Stop. Tujuan asal kita hari ini adalah untuk belajar mutually exclusive events and non-mutually exclusive events. Okay. Boleh kita proceed? Okay. Okay, how do you differentiate between mutually exclusive and non-mutually exclusive event? Kita nak differentiate. So kalau you baca the title sahaja, mutually exclusive events, maksud dia apa? Boleh imagine tak? Lepas tu tiba-tiba kat situ nampak ada Venn diagram kan? Can you imagine mutually exclusive events without reading the textbook? Boleh imagine ke? Boleh Okey, bagus. Boleh Okey, mutually exclusive events, dia maksudnya it is impossible untuk kedua-dua event tu happen serentak, happen together. Dia tak boleh. Okay. So maksudnya dia memang two separate events yang tidak akan bertindih antara satu sama lain. Contoh yang paling senang untuk situasi kita sekarang. Saya nak cari berapa ramai yang join kelas pagi ni perempuan dan berapa ramai lelaki. Okay. So when we talk about genders, we have specific kan? Okay, siapa yang boys, siapa yang girls. Siapa yang male, siapa yang female. Dia tidak akan jadi macam, saya tak nak sebutlah nama siapa-siapa kan. Dia tidak akan jadi kejap aku lelaki, kejap aku perempuan. No. Okay. When we talk about genders, genders adalah mutually exclusive event. Maksudnya bila you dah lelaki, you lelaki lah. Bila you dah perempuan, you perempuan lah. Okay. Tapi ada juga kalau macam kita nak cakap pasal, kita tak bolehlah nak kata macam makanan kegemaran, favorite food. Favorite food dia bukan mutually exclusive event. Sebab let's say kita bercakap pasal kita pagi ni. Ada orang yang minat durian, pada masa yang sama dia minat makan strawberry. Pada masa yang sama dia minat makan pisang. So, event yang macam gitu dia boleh jadi minat banyak-banyak. Banyak-banyak benda nak makan. So bila macam tu kita panggil dia non-mutually exclusive events. Okay? Bila mutually exclusive memang benda tu tidak akan bertindih. Dia takkan overlap antara satu sama lain. Bila tidak mutually exclusive maksudnya dia boleh jadi sama ada nak pergi ke sini, bertindih dengan kat sini, bertindih dengan kat sini. Ada orang suka makan strawberry dengan pisang. Ada orang suka makan durian je. Strawberry dengan pisang tak suka. Macam tu. Am I going too fast?
lagi sekali teacher tak tengah cuba nak angkat. Okay. Macam ni. Macam kalau awak tengok from the textbook here, we have set T dengan set V. Nampak tak? Set T dengan set V tu dia tidak overlap. Okay? Dia tidak overlap. Dia T duduk bulat dekat situ, V duduk bulat dekat situ. So, T dengan V adalah mutually exclusive events. Sebab dia orang cannot happen at the same time. Dia memang tidak akan berlaku serentak. Antara T dengan V tu je lah. Ya, tapi kalau antara U dengan T, kan U dengan T tu ada bahagian yang dia overlap, betul? Dekat elemen 4. Okey, maksudnya U dengan T bukan mutually exclusive event. Dia adalah non-mutually exclusive event. Sebab berlaku overlap dari situ. Antara U dengan V pun dia bukan juga. Sebab ada overlap dekat elemen 1 dan elemen 9. Okay? Okay, faham. Okay, sure. So daripada Venn diagram tu macam itulah yang kita boleh describe. Okay, seterusnya. Mari kita bergerak lagi. Teacher, Ya? yang habis tu T tu non-mutually ke mutually? Okay, dia mutual. Okay, bila kita nak sebut pasal mutually events ni, kita kena ada dua. Kita tak boleh T sahaja. T dengan siapa? Kalau T dengan U, dia non-mutually exclusive. Sebab dia ada overlap. Tapi kalau T dengan V, event tu kita panggil mutually exclusive. Okay, bila kita nak sebut dia mutually exclusive ni kena ada paling kurang dua. Kita nak tengok dua tu dia bertindih ke tak bertindih. Boleh Kalau 5 dengan 7 tu tak tahu apa. 5 dengan 7 tu dia dah terkeluar. Dia adalah dekat universal set. Dia duduk dekat luar. Dia dah bukan set T, dia bukan set U, dia bukan set V. Okay. 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 Kita tengah cakap pasal set T dengan set V atau T dengan U atau U dengan V atau V dengan macam itulah. Yang terkeluar tu kita tak tengok lagi. Okay. Mind stimulation 4, dia kata apa tu? Maknanya mutual tak nak bertindih. Tapi mutual tak nak bertindih. Ya, mutual exclusive. Dia tak nak bertindih. Betul Umairah Akilah. Okay. Bila non-mutual exclusive, dia ada bertindih di mana-mana. Okay. Okay, mari kita tengok kat sini. Yes. Siapa tu? Okay. Divide the class into groups. Lepas tu dia kata complete the following activity sheet. Lepas tu dia ada banyak event. Dia bagi kita event A, B, C, D, E, F. Okay. A, wearing glasses. B, members of Girl Guides. C, boys. D, grade A in maths. E, love maths. F, grade D in maths. Okay, lepas tu you kena tick lah. Okay, let's tick together. Events A and B. A dengan B mutually exclusive ke tidak? A dengan B mutually exclusive ke tidak? Tidak. Tak. Tidak. Sebab? Overlap. Sebab? Boleh jadi perempuan pun pakai spek. Okey. Macam itulah. Boleh jadi members of Girl Guides tu ada yang pakai glasses. Faham B dengan C. Members of Girl Guides dan boys. Boleh jadi pada masa yang sama tak? Tak. Maka dia adalah mutually exclusive. B dan D, members of Girl Guides, dia juga adalah orang yang dapat grade A dalam maths test. Boleh jadi tak? Tak, non-mutually. Non-mutually.
Okay, good. Okay. Okay, seterusnya. D dengan E. Grade A adalah orang yang suka matematik. Non-mutually. Dan musuli. E, F. Dia suka maths tapi dia dapat grade D. Ada tak? Ada. Mutually. Ada. Ada. Non-mutually. Maka non-mutually. Alamak, dah ke mana pula pergi buku aku ni? Sabar ya, saya cari balik mana muka surat tadi. Dah ke mana pergi ni weh? Buku teks matematik. Inilah kelemahan menggunakan benda ni. Selalu tersalah tekan. Sabar tau. Lepas tu saya pula tak reti nak search. Aish. Kacau-kacau. Ya sabar-sabar. Mana dia tadi? Okey, dah sampai dah. So, E dengan F tadi. Ni. DF. Grade A dengan grade D. Boleh jadi tak orang yang sama? Tak. Maka dia adalah? Mutual. Okey. Boleh Boleh. Okey, bagus. So, discussion. Dia kata, are all the mutually exclusive events stated in the table? If they are not, please state the events. Okay, faham dah kan? Okay. In general, a combined event A and B is known as mutually exclusive event if there is no intersection between events A and B. Okay? Ni, cantik pula. Boleh lah. Ni, nampak ni? A intersect B equals to empty set. Bila empty set, maksudnya dia tak bertindih, maksudnya dia adalah mutually exclusive. Okay, kalau macam masa saya mula-mula nak belajar dulu, macam mana cara saya nak ingat kan? Bagi saya, dua-dua event tu, dia eksklusif. Dia tak boleh lah maksudnya ada yang sama dengan dia sebab dia kan eksklusif. Sebab itulah dia tak bertindih. Macam tu masa saya mula-mula nak belajar dulu. Sebab jenis tak faham kan. Sekarang dah faham. Okay, boleh Okay, sementara awak menghadam apa itu mutually exclusive, mari kita bagi link untuk kehadiran. Copy link, kita send dekat sini. Kita paste. Okay, saya rasa kehadiran tu dia expired pukul 8.50. Okay. Saya boleh bagi awak 2 minit untuk isi kehadiran.
Okay. Dah isi kehadiran ke? Let me check. Okay, so now I have 74 responses. 74. Yalah tu. Kat sini pun awak ada dalam 62 campur 9. 71 campur 4. Okay, so kira semua orang dah isi kehadiran lah. Okay, so let's get back to the mutually exclusive event ya. So dekat meeting chat tu, I ada bagi you link, okay? Link untuk you faham lagi apa itu mutually exclusive and non-mutually exclusive. Class, are you listening? Ya. Yes, teacher. So kalau Dengar je. okay, good. Thank you. If you look at the Maths is Fun website, saya suka dengan website Maths is Fun ni sebab dia macam menerangkan kat kita dengan cara yang simple, ringkas tapi kita faham. Okay. So bila disebut mutually exclusive, benda tu tidak boleh berlaku serentak. Kalau you tengok dekat Maths is Fun tu nanti. So kalau you tak boleh nak browse sekarang, you boleh browse later, tak ada masalah. Lepas tu you boleh baca. Okay, cuma benda yang saya nak bagi tahu ya. Biasanya probability ni soalan dia berkaitan dengan kad. Sorry to say, yang kita selalu duk sebut kad judi tu, kita panggil dia kad apa? Kad daun teruk tu. Kad apa tu? Saya tak tahu nama sebenar dia. Ada sesiapa nak tolong saya ke? Daun teruk lah je. Memang tu okey. Kad tu lah yang ada bentuk love, ada bentuk spade, lepas tu ada macam bentuk pokok. Saya tak tahulah kan apa nama dia tu. Kad poker. Ikut suka awak lah. Tu yang ada muka poker tu kan. Kad tu. Biasanya kalau you belajar probability di negara luar, biasa dia akan guna contoh kad-kad daun teruk ni. Okey, sebab tu kalau you tengok nanti memang soalan suka guna ni. Lagi satu, dia suka guna dice dengan coin lah. Tu yang biasa kita jumpa dalam buku kita. Dalam buku kita dekat Malaysia punya syllabus, jarang-jarang kita jumpa kad daun teruk ni sebagai contoh. Mungkin sebab kita tak nak nanti budak suka pula nak main kad-kad ni kan. Sebab dia nanti mungkin boleh mempengaruhi awak main judi dan sebagainya. Saya bukan nak mempengaruhi awak main judi, tidak sama sekali. Cuma saya nak cakap kat awak, kalau awak jumpa contoh dia main kad daun teruk, itu adalah contoh yang memang common. Okay? Nanti you bacalah sendiri dekat Maths is Fun dengan lagi satu statistik how to tu. Memang menarik. Okay, so jom kita tengok balik dekat buku kita, buku matematik tingkatan 4 yang comel sahaja. Kenapa saya kata dia comel? Sebab dia menggunakan contoh telur ayam. Okay. An egg is chosen at random from a farm. K is the event of selecting a correct egg. L, grade A. M, grade C. Lepas tu dia suruh you determine K dengan L tu mutually exclusive ke tidak. K dengan M, L dengan M. Okay? Let's go for K and L first. Okay, K and L. K dia adalah correct. L dia grade A. So macam mana? Non-mutual. Dia non-mutual. Okay, tu dia kata dah tutup dah. Tak boleh isi kehadiran. So dia non-mutual Okay, K dan M. Non-mutual Non-mutual juga. Okay, L dengan M. They are mutually exclusive. Mutually exclusive. Ya. Sebab grade A dengan grade C mana boleh campur. So bila dia tak boleh campur, dia adalah mutually exclusive. Faham ya? Okay, seterusnya. A tourist is selected randomly. R adalah turis daripada European country. S adalah daripada Asian country. T adalah turis daripada Commonwealth country. Boleh imagine tak? Okay, dekat tepi tu kalau you nampak info zone tu, dia ada sebutlah Asian countries adalah Malaysia, Brunei, Singapore, Cambodia, Indonesia, Vietnam, bla bla bla. Commonwealth adalah countries that had been colonized by the British. British dah jajah.
Okay. So R and S. Dia adalah European dan Asian. So dia adalah Mutually. dia adalah non-mutual. Betul? Salah. Mutual. Non-mutual. Mutually. Mutually exclusive lah. Dia adalah mutually exclusive. Sebab apa dia eksklusif? Sebab mana boleh kita nak campur-campurkan orang daripada European dengan orang daripada Asian? Faham saya cakap apa? Faham. Okay, good. Okay. R and T. R dia adalah European dan dia juga adalah Commonwealth country. Boleh jadi tak? Boleh. Boleh jadi. Bila boleh jadi, dia adalah non-mutually exclusive. Okay, next S and T. Dia adalah Asian country, dia juga adalah Commonwealth country. Boleh jadi ke tak boleh jadi? Boleh. Boleh jadi. Boleh. Maksudnya Boleh. dia adalah non-mutually exclusive. Okay. Mutually exclusive. Okay, good. Next, verify the formula of probability of combined events untuk mutually dan non-mutually exclusive. Okay. Yang ini dia ada bagi aktiviti ni. Okay, aktiviti ni kita simpan untuk next class Okay, saya nak awak tengok yang in general tu dulu. Okay, dia kata the addition rule of probability adalah PA union B equals to PA plus PB, or PA union B equals to PA plus PB minus PA intersect B. Cuba tengok yang colour purple tu. Addition rule of probability. So, we have two formula, we have two rules untuk probability. Satu, kita tambahkan sahaja PA dengan PB. Lagi satu, kita tambah and then kita tolak, kita subtract dengan PA intersect B. So maksudnya, bila kita tolak dengan PA intersect B tu, maksudnya ada kawasan yang overlap antara event A dan event B. Maksudnya dia boleh happen at the same time. Itu untuk non-mutually exclusive events. Bila awak nak kira PA union B, tapi awak tak perlu tolak dengan PA intersect B, that means these two are mutually exclusive events. Tidak ada mana-mana parts of them yang overlap. Dia tidak boleh langsung sama sekali happen at the same time. Okay. Awak clear tak dengan addition rule dan juga diagram dekat bawah tu? Siapa-siapa yang tak clear, boleh kemukakan permasalahan dia. Kita cuba bantu. Tak ada Semua orang faham? Okey, bagus. Semua orang faham. Tes. Teacher, Ya. kan dia tolak yang non-mutually exclusive kan dia tolak kan? Maksudnya dia nak cari total dalam A dan B je lah. Dia nak cari total sebenarnya. Kalau non-mutual eksklusif ke mutual eksklusif, dia nak cari total kan. Tapi untuk yang non-mutual tu dia kena tolak lah sebab awak dah menambah 2 kali dekat kawasan yang overlap tu. Kalau awak tak tolak nanti jadi double dekat kawasan yang overlap tu. Sebab tu dia tolak. Dapatlah jawapan untuk keseluruhan. Boleh? Boleh. Nanti sekarang kira 2 kali pula macam tadi. Members of Girl Guides dia juga pakai glasses kan.
Okay, mula awak dah suruh angkat tangan dah. Okay, berapa ramai yang pakai glasses awak dah kira. Berapa ramai members of Girl Guides awak dah kira. Rupa-rupanya ada orang yang sama angkat tangan. Betul? Orang yang sama angkat tangan tu lah yang kita tak nak kira 2 kali. Faham Faham. Okay, good. Okay. So hari ni kita belajar takat tu je dulu. Esok kita sambung lagi. Maksudnya kita sambung lagi belajar kenapa begitu. Macam mana rupa soalan dia. Okay. So kerja sekolah awak. Ada juga kerja sekolah cikgu belajar sikit je. Ada. Cuba awak duduk diam-diam. Buat mind stimulation 5. Ni, benda ni. Okay, awak duduk diam-diam, awak cuba buat benda ni. Yang tak ada buku teks tu, screenshot dulu gambar sekarang ni. Okay. Dah screenshot dah? Saya nak scroll down lagi. Okay, saya assume you dah screenshot lah ya. Okay, nah. Screenshot lagi sekali. Ni page yang seterusnya. Okay, so dah selesai screenshot 2 kali kan? Okay, tadi page yang sebelum dan page yang selepas. Okay, itu sahaja kerja sekolah awak untuk hari ni. Simple kan? Okay, ada apa lagi nak tanya? Okay, tadi yang website yang I bagi tu bolehlah nanti klik-klik, baca supaya awak rasa lagi faham. Okay, besok kita akan discuss further. Besok kelas kita petang tapi kelas kita sejam je petang esok. Okay, kalau dah tak ada apa-apa, boleh bersurai. Kalau ada apa-apa, boleh kemukakan apa-apa tu. Thank you, teacher. Yeah, bye-bye. Thank you, teacher. Thank you. Yeah. Thank you, je.